sampai dah 20 tahun baru dapat. Itu masing-masing punya bagian. Allah nak bagi 10 tahun 10. Allah nak bagi 3 hari 3 hari lah. Allah nak bagi 1 hari tu kau 1 hari tu kau punya hal. Allah yang situ. Anugerah. Tapi di sini special. Sebab apa? Sebab Allah kata bila engkau betul-betul nakkan aku lebih. Itu yang dapat tu saya kata tadi, bukan saya yang bagi. Datang kita ke sini nak betul-betul tak ada lain kan? Dapat tak? Dapat. Terus pakai dah. Orang betapa 20 tahun tarikat belum tentu dapat. Kita dalam masa ni, inilah katam cerita ni. Yang dia nak zikir 20 tahun ni cerita katam dia. Tinggal nak pakai je. Hidupkan dia, on je terus. Kan? Orang lain zikir puluh ribu kan cakap dia tak betul. Maknanya kita sentiasa 24 jam unzikrin. Ada 7 dia berzikir banyak-banyak tu untuk apa? Hidup dalam. Ini kita dapat dah terus. Dia punya rahsia Allah bagi. Al-insanu sir. Manusia tu rahsia aku. Kau nak aku bagi rahsia. Ini sebenarnya rahsia. Yang kau buat tu adalah rahsia aku, bukan kau. Mulia tak kita kan? Kita dah tahu dah. Orang tadi dia tak diceritakan, dia zikir lah. Itu masing-masing. Saya tak cakap salah. Penat lah kan? Penat. Tarikat pun nama pun penat jalan kan? Ke nama tarikat tu bukan jalan? Tarikat tu kan jalan. Penat lah jalan dia tak ambil-ambil. Hakikat tu sampai rasa. Makrifat lagi kenyang lah. Dia semua tahu. Bukan dia. Awalu, akhiru, zahiru, semua Allah. Pergi mana pun tetap dia dengan Allah. Betul? Itu tadi. Itu rahsia. Untung kita mana. Itu pasal dia tak ramai. Dia kata timur ke timur. Timur ke timur. Mana dia akan bangkit. Di sinilah kita maknanya nanti akan membantu turunnya ni imamah. Tua orang yang dapat hidayah dan memberi hidayah, Imam Mahdi daripada keturunan dulu kata Nabi. Nama dia pun panjang nama aku. Watak dia pun watak macam aku, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Jadi yang kita nak ajar, yang kita nak sama juga apa yang Imam Mahdi. Gila. Ada ke lain lagi? Dia tetap bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita pakai tetap la ilaha illallah. Dan kita mengambilnya dengan kesucian, bukan mengambilnya dengan keinginan sesuatu selain. Kita mengambil tu betul-betul dengan kesucian tu. Dia disucikan dulu oleh Allah, dia bersih, dibawa berjalan. Rasulullah tadi dia bedah siapa semua dah bersih, dah suci pun dia tambah lagi yang cahaya lagi ditambah, baru dibawa. Kan? Jadi kita ni disucikan dulu, bawa dia. Dia bersihkan kita dulu, baru boleh kita faham apa ala tuju sebenar. Kalau tak dibersihkan lagi, kita duduk dalam apa tadi akuarium Yahudi, hawa nafsu kita. Dia suruh keluar dulu, aku nak bersih, engkau duduk dalam. Aku nak bersihkan, engkau duduk dalam ni. Begitulah ibaratnya. Allah tak kata gitulah, saya je buat cerita. Kan? Tapi itulah sebenarnya kita ni, Allah selalu nak bersihkan kita, tapi kita yang kotor kan. Allah nak bersihkan kita kotor, ibarat gitulah. Bilanya kita nak sedar. Macam-macam dia tunjuk ke perumpamaan. Kita buat dia bekak untuk mata, untuk telinga. Nampak pun kata tak nampak. Penyakit kan. Kita biarkan penyakit tu berlarutan. Lama-lama dia tertutup. Lama-lama kita tak jumpa jalan keluar. Kita pula ajak orang lain ke duduk dengan kita sesat. Itu yang banyak berlaku. Kita bersyukurlah kepada Allah. Di penghujung zaman ni banyak yang leka. Nabi kata memang itu aturan Allah Ta'ala punya apa? Qada dan qadar. Maknanya penyusunan penghujung zaman ni memang gitu. Dan ketetapan Allah, kita bersyukur kita dibagi posisi fat'uli fi ibad, duduk dalam golongan hambanya yang syukur kita kepada Allah. Ini nikmat besar. Nikmat besar tu. Penghujung zaman, saya kalau lahir jadi orang kaya, tadi tak jadi macam ni. Tak? Tadi kita bersyukur Allah. Yang pentingnya macam mana pun, jahat ke kita, baik ke kita dulu, lalai ke kita dulu, yang penting kita dah sebelum wafat kita dah dapat. Itu yang makan. Dia sahabat Nabi baru masuk Islam, tiba suruh pergi perang, mati. Dapat tak dia? Allah bukan tanya kau dulu buat apa, tak ada. Tapi kau kena sedar waktu tu. Jadi kita rela tak mati kalau dalam keadaan kita sedar ni. Kita tahu dah ala tuju kita. Itu yang dia kata tadi ni, dia kata benteng. Benteng out. Siapa yang duduk, Allah Ta'ala kata aku jamin keamanan. Tak ada siapa yang boleh rosakkan kita.
Ini saya cakap tadi, penangkis segala penyakit. Covid ni lagi lah senang nak tangkis ni. Ini iblis lah kita dah tangkis. Awak nak suruh kita dah tangkis. Apa Covid ni? Anak cicip-cicip belakang ni kita nak takut pula. Tak sebut pasal iblis tadi. Saya ingat saya ada sampai banyak minggu dah. Saya tengah buat zikir. Zikir malam. Saya buat zikir. Kalau saya zikir tu, dia ajar saya bab iblis. Dia bagi saya cukup faham. Maknanya lepas tu saya ingin saya dengar suara. Iblis ni tak ada dia kata. Lepas tu saya tanya, yang ada af'alullah. Af'alullah. Saya pun jadi dalam tu saya jadi sanggup. Benar saya kata. Benar. Benar. Maknanya jadi lepas zikir saya tengok betul. Maknanya kita faham lah maknanya iblis tu macam mana. Tapi dia tak bagi nampak iblis tu, nak nampak dia juga. Iyalah. Itulah saya cakap tadi. Bila kita ni dah duduk kat kesucian, tak ada diri kita dah. Kita akan nampak semua benda tak ada semua kita nampak yang bergerak tu Allah. Yang dia tajalikan tu semua af'al Allah. Lepas tu dia siap bagi tahu selagi menampak Allah, selagi menampak iblis lagi syirik dia. Ya, betul. Syirik. Kan ada ayat ba'ain nama tuallu masama wajib. Di mana pun kamu berpandangan, berangan-angan, mana pun jauh angan-angan kamu, di situ wajahul. Allah ajar kita jangan lagi kau nampak yang lain. Lepas tu saya buat zikir selawat 3,000. Dia break Ustaz. Mustahil lah sebab zikir kita duk buat selalu lah. Tiba-tiba dia block. Saya jadi tak ingat. Terus zikir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Dia block. Tak ingat. Saya cuba ulang balik. Tak ingat. Lepas tu saya duduk dia ulang. Oh, rupanya dia nak bagi tahu puasa dia. Dia block. Dia nak bagi tahu dia. Kita ni tak ada apa-apa. Saya pun dah bagi tahu. Yang maknanya innallaha wa malaikatahu yusallun. Allah sendiri berselawat. Ya. Jadi dia nak sampaikan makam tu. Maknanya bila Allah sendiri berselawat, maknanya Muhammad tu siapa? Muhammad tu adalah sifat diri dia tu. Jadi dia memuji diri dia tak? Dia memuji diri dia. Itu maknanya selawat tu aku yang puji, makna aku memuji diriku. Selawat tu dia nak berhentikan, nak suruh kita faham. Jadi bila kita boleh teruskan, kita jangan ingat kita yang berselawat pada Nabi. Itulah makam dia. Saya ada cerita dulu kan. Bila saya renung tu, itu yang saya nak pengalaman dirasai tu. Selesai renung tu bila kita nampak jawapan dia tu, boleh selawat. Baru sedap. Dia sedap. Lagi sedap kan? Sedap balik kan. Dia dapat rasa. Kalau musangking tu dia dah rasa musangking dan dia dapat balikkan. Siapa yang bagi rasa musangking? Engkau lagi bersedap ya Allah. Di situ. Kalau tidak kita syok sendiri dengan ganjaran. Satu selawat ni 10 balas ni. Kalau tidak kita syok kat situ tadi. Kan? Tu tak betul lagi. Itu masih lagi makam tu tak sampai lagi selawat tu. Lepas tu dia ajar zikir. Dia bagi satu zikir. Ada air panas. Biasa saya zikir la ilaha illallah. Tapi dia ajar. Suruh saya tukar. Ya Allah, ya Allah. Dia suruh saya tukar. Ya Allah, ya Allah. Dia ajar. Tukar. Bukan makna yang tu tak sedap. Dia nak bagi yang lebih sedap. Iyalah, faham. Maknanya tu saya cakap tadi anzala ala. Mana Abang Azam dah dapat anzala ala. Dia yang menurunkan. Dia menurunkan. Kitab tu dah bertulis. Sebenarnya ini yang tanpa huruf, tanpa perkataan inilah. Kita menunggu sini. Ni nama dia warid. Warid. Kalau yang cakap ni wirid. Kalau yang ni warid. Lintasan yang datang suci daripada Allah. Tanpa huruf, tanpa perkataan. Tengah kita Allah masalah Allah dah sudah Allah. Dia datang itu rasa nak sebut nama Allah. Itu original. Itu saya cakap tu. Kita hidup nak kena original macam tu. Jangan ditekan-tekan. Jangan. Lepas tu saya ni dia jadi
mengantuk amat-amat sangat. Hmm. Pergi aja buat atas bed dulu sekejap. Ya kita baca mantai dulu, ya sebelum tahlil itu baca mantai apa dulu semua. Tawasul dulu. Lepas tu nak start zikir, tak sampai 100 pun. Kenapa? Mengantuk sangat-sangat mengantuk. Tapi biarlah mengantuk tu hak dia juga. Oh, tak apa. Pengalaman-pengalaman macam tu, itu yang kita kena kongsi. Pengalaman-pengalaman tu kan. Lagi nanti saya ulangkan balik nanti. Saya pernah cerita. Antara pernah datang ke tak datang, tapi itu yang dia cerita tu saya pernah cerita itulah. Itu yang kita nak makom. Makom. Kita bukan nak menyebut aja tanpa kita tahu makom dia. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tak berdasar Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahim tu apa? Jadi kita takkan dapat makom dia. Kita tak berdasar. Cuba kita berdasar. Rahman apa? Rahman ni maknanya pemurah. Semua sekian alam ni pemurahnya Allah Ta'ala dia. Dia ciptakan, dia bagi rezeki, dia bagi bernafas, hidup, semua tu Rahman Allah Ta'ala tu. Kaya. Kaya pemurahnya tadi kan. Lepas tu Rahim lah. Dalam dia tu. Rahim tu dalam. Rahim dalam kan. Kasih sayang dia yang dalam tu. Jadi kita bawa lah watak tu. Dapatlah kita makan dia. Tak boleh cerita sedap durian tu, tapi kita dapatlah best dengan Allah Ta'ala. Itulah makan dia. Kata zikir dah sedap dah. Oh sedap lah zikir. Sedap. Sedap tu. Tak ada yang lebih sedap lagi. Dia kata tu dengan Allah tadi kan. Wa amma bi ni'mati rabb. Itu hal tuju itu. Itu sekejap. Sedap. Ayat-ayat yang Allah Ta'ala kata wa ila rabbika far. Jangan ada tujuan kau lain selain Allah. La ilaha illallah pun banyak. Itu hal tuju kita. Jangan dia buatkan berbagai-bagai ayat untuk hal tuju dia, jangan lupa. Dari dia, untuk dia, kepunyaan dia, jangan dia rasa kita. Awalu, akhiru, zahiru, semua dia. Sebelum kita nak makan durian tu, rasa tu sampai dulu. Kita terus makan durian. Awal dia kan datang anzalah turun, dia bagi rasa durian. Janganlah kita rasa aku nak durian, janganlah. Kita kena alhamdulillah ya Allah kau bagi aku. Kena jawab tu dulu. Tapi kita bila tak duduk belajar bab roh ni, perangai kita kasar, kita tak nampak dia. Hubungan kita rohani kita dengan Allah patutnya sambung dulu dengan Allah. Dalam alam roh kita tu dia sentuh je, kita cepat jawab. Terima kasih ya Allah. Engkau lah. Baru kita cari durian tu tadi. Kan? Ni tidak, kita tu tak terima kasih, kita teriak sedap Allah. Kita tak mengaji, tak kupas, tak bedah siasat, jadi kita tak ada kesadaran. Takkan juga rasa durian tu, tapi kita tak tahu, kita rasa kita yang berkehendak nak durian. Padahal dia yang bagi, apa pun rasa apa pun dia yang bagi. 108,000 hembusan setiap hari dia yang menurunkan. Kita mengaku kita kan, tapi tu kita nak perbanyakkan la ilaha illallah. Kalimah tu mudah, tapi nak dia bawakan dalam kehidupan, membanyak-banyakkan tu tadi, banyak-banyakkan. Sebab apa dia suruh banyak-banyakkan? Supaya kita boleh tetap sentiasa dia je la ilaha illallah. Mana Allah dia je. Banyak-banyakkan sampai dia jadi nanti dia dah dibagi Allah Taala anugerah nanti. Kita tak pernah rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an. Allah anugerahkan seorang lelaki ataupun apa pun sama erti dengan dia, iaitu yang tidak pernah dilalaikan. Ni harga ke, untung ke macam mana ke, kiamat ke, jual beli macam mana ke, dalam sibuk dunia ni macam mana paling nikmat, dia tetap an zikri. Sebab kesungguhan dia tadi dengan pengetahuan yang Allah bagi, dia pegang betul-betul. Dia gerak, dia kasihkan Allah semua. Allah anugerahkan dia gelaran Qul fi ibadi, inilah golongan hamba-Ku yang betul juga. Dia tak ada lagi kedirian dia. Jadi tergolong tak kita dalam golongan? Kalau Rasulullah ketua dia orang yang ibadah, kita masuk dalam kumpulan dia, sama tak kita? Walaupun dia beribu tahun, kita tetap besar. Itu nanti Al-Fatihah kita nampak nanti semua ada. Dia orang dia, satu main dulu saya ada ceritakan, hidup lagi manusia tu.
belajar dia Tok Pupalo punya cicit suami dia. Jadi isteri dia ikut mana pergi suami dia belajar, isteri dia yang dapat. Bila dia baca dia nampak semua dah, Rasulullah, sahabat Nabi semua dapat. Fatihah, semua ikut baca Fatihah. Oh betul. Yang Fatihah kita nak hantar kat dia, mana boleh. Mana boleh kita hantar kat dia. Dia Fatihah maknanya mereka semua ada di sekalian Fat'uli fi ibadah tadi. Macam ni sekarang kan, kalau Allah perlihatkan kita duduk dalam Fat'uli fi ibadah, tak ada cerita lain. Kita mengesakan Allah. Maka Allah masukkan kita dalam golongan yang besar tadi. Rasulullah semua ada. Jadi keyakinan ni akan ditambah. Yakin, mula kita dengar dulu yakin kita. Yakin ilmu dulu. Dengar yakin nanti lalu tambah ainul yakin. Lihat pula, nampak. Dibagi lagi ni, aku yakin pula kita boleh berborak-borak dengan dia pula. Yakin lagi dia bagi kamu yakin kita dah tak rasa yang lain dah. Tak ada pernah kita ni berpisah dengan dia, maknanya kita sentiasa on. Tu tadi. Nampak. Ni tadi macam ni. Assalamualaikum Di. Ya Di. Sampai dah? Ni apa nama dia cakap dengan ni? Duduk mana? Duduk mana? Cuba tengok depan ni. Bawa iPhone, bawa iPhone. Lapar. Belakang ni. Pakai sekarang. Apa Mac? Ada apa? Ya cik, sihat eh? Nak dengar suara makcik ya. Ada apa-apa? Ustaz. Masih. Abang Zahri ada? Abang Zahri dia Kuantan dia kata. 3 hari ke macam tu lah dia kata. Besok dia tak ada ni? Besok dia tak ada. Ni apa? Bulu-bulu macam ni dia ada buat sekolah. Bulu-bulu ni. Mana? Tunggu dia datang lagi macam tu. Apa kalau? Besok dia makan. Dia jumpa sana. Jauh kan macam. Masuk di. Masuk tengah-tengah ni dia dapat. Kan tanya. Sini. Yang kita mesti Lama ni daripada saya bujang dulu ni. Oh. Pencen naskah. Sekali macam ni. Kedua je mak. Kedua. Dia ni. Alhamdulillah. Makna tafakur dalam ayat Quran salah satu dia Allah Taala kata inna fi khalqis sama
samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab tu maknanya dia kalau bahasa pintu, tapi albab ni yang masuk albab ni dia maknanya orang yang betul-betul buka pintu, maknanya dia albab ni pemikiran dia betul-betul buka kan, betul-betul dia nak Allah Ta'ala yang masukkan fikiran Benar kan? dia menunggu Allah dia punya. Macam mana ciri-ciri dia? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Tafakkaru tu, tafakkaru macam mana tu kalau orang dah macam tu? Tafakkaru tu atas penciptaan. Contoh kat bumi ni ada yang kata bulat. Dia pun nak pastikan dia betul bulat dia macam mana. Dan bintang-bintang ni ada berbentuk kalajengking, ada berbentuk macam-macam bunga. Tapi kita bila pandang dari bintang tu sama aja. Sebab dah terlampau jauh. Jadi kita ni tengok bumi ni kita pijak dekat, tapi kita tak tahu bentuk dia macam mana. Ada kata bulat, ada kata lonjong, ada kata datar. Tafakkaru tu tadi tu ke mana kita nak alakan? Rasulullah SAW tu dia semua dia gedak, mana pakar astronomi Rasulullah. Jadi semua ni yang cerdik pandai ni adalah percikan daripada Rasulullah punya cerita je yang pergi Rasulullah. Kita ada pergi. Tapi kalau kita belajar pengajian ni, kita akan dibawa berjalan. Itu maka ayat tu dia kata subhanallazi asra bi abdihi. Dia tak Muhammad aja. Setiap hamba dia yang betul-betul, hamba ku yang betul-betul aku akan bawa jalan. Abdihi lailam tu apa? Malam kan? Malam tu apa? Istilah malam. Matikan diri tak ada diri. Bila matikan diri kita hilang, Allah bawa tak? Nampak tak? Nah, kita ni sebenarnya kena matikan diri. Kita pun tak pernah hidup pun. Jadi bila dia yang bagi hidup untuk dia menunjukkan dia yang hidup, kita rasa macam kita yang hidup. Betul? Sebenarnya kita dah hilang, mati tak ada. Baru dia bawa Masjidil Haram ilal masjid, dia bawa kepada perjalanan yang gitu tadi. Dia yang bawa ke perjalanan, dekat ke jauh ke yang pelik ke, dia yang Allah yang membawa jalan. Bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bawah, dia membawa semua. Jadi perjalanan kita Yusha nak datang sini semua diperjalankan oleh Allah. Dekat ini perjalanan saya cakap tadi. Roh kita pun nak mimpi ke mana pun dia yang memperjalankan kita. Tak ada kita nampak lagi ada kekuasaan makhluk sikit pun. 0.001 pun tak ada. Itu baru betul la ilaha illallah. Saya jumpa satu wali Allah tu, nama dia Syekh Siti Jenar, yang dikatakan sesat tadi mengaku Tuhan. Manung galeng menunggal dengan Allah dia, gelaran dia kan. Tapi sebenarnya dia tidak, dia tu wali Allah. Kita berterima kasih atas pelajaran dia. Saya berterima kasih sebab saya jumpa dengan dia. Itu orang nak kata sesat dan tak lah. Saya berterima kasih sebab dia ajar saya tauhid yang betul. Saya dibawa jalan oleh Allah Ta'ala, jumpa dengan dia, dipertemukan, saya sebut dia nak khatamkan la ilaha illallah saya. Saya pun konon-konon dah betapa ni dapat betul-betul la ilaha illallah dengan ilmu kepahaman yang Allah bagi. La ilaha illallah. Munafik. Dia kata saya ni munafik, penipu. Kenapa saya sebut betul lah? Sebut betul tapi kau tak hilang lagi. Dia kata, nak kena hilang. Tengok anak. La ilaha illallah. Hilang dia. Mana syekh ni? Tak nampak dah dia. Muhammad Rasulullah. Ada balik. Apa ada balik? Kita ingat betul lah, tak betul lagi. Jadi bukanlah saya nak sampai tahap begitu. Bukanlah saya minta, maknanya dia nak bagi kefahaman kepada kita. Yang pentingnya jangan kita ingat lagi diri kita ada bila la ilaha illallah. Memboronglah kita. La ilaha illallah lagi kita pergi kebun kita lagi nak bayar bil api lagi. Itu penipu lah kita. Kita hukum diri kita, jangan hukum orang. Diri kita. Dia nak ajar kita gitu. Kalau tidak, kau jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan kau main-main tu, kau dia kata.
Kau tak sungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh tu jangan dia jaga diri kita. Dia tu kadang-kadang bertahun dia tak ingat diri dia. Nama dia siapa pun dia tak ingat. Kita kata, oh, gila ni jadi macam ni. Kita tak faham. Dia Makam dia tu. Ah. Tak faham makam dia. kan gila tapi dia punya Allah nak bawakan dia ke Mekah lah dia solat. Ke Baitul Ma'mur lah dia solat. Kau nak kata gila apa ni? Kau yang tak faham makam dia. Kau dia yang tadi ya. Kena perbetulkan kau punya. Dia tahu ke mana pun Allah letakkan dia. Dia tak memandang di bumi ke di mana ke tempat. Dia pandang dia selalu dengan Allah. Jadi itu yang paling besar. Tak dapat solat kat masjid ke, kena Covid ke apa benda, dia sentiasa dia dengan Allah. Dia tak memandang tempat tu untuk nak nilai dia. Oh, aku duduk kat Mekah, aku doa. Dia tak memandang nilai tu lagi dah. Dia dengan Allah tu, maknanya makam dia tu. Mana dia pergi pun dia makam dia sentiasa dengan dia tak ada. Jadi makbul tu kat dia. Dia bukan kat tempat tanah suci. Bukan saya cakap tu tak betul. Itu masih lagi syariat. Itu syariat. Jadi maknanya bukan saya cakap nak tinggalkan syariat, bukan. Kena syariat juga. Kena ada tarikat, kena ada akad, kena ada makna. Dia seiringan. Jangan ada satu pun tertinggal dari Nabi. Ini. Itu dah makrifat tinggi dah tinggalkan syariat. Ayah pergi Mekah, janganlah. Mentang-mentang kau dia boleh buat jalan pergi Baitul Ma'mur, kan? Jangan. Kita kena qul innama ana, kena menunjukkan, sembunyikan maknanya wal yatalaqah wala yus'iran nabikum. Lemah lembutlah kita, jangan tersinggungkan hati orang, kan? Ikutlah kemampuan orang tu bercerita. Dia mampu darjah 6, ceritalah darjah 7 ke sikit. Janganlah kau cerita sampai yang universiti punya, pening kepada dia nanti. Kan dia marah kau. Cerita mengikut apa kan. Walaupun kita dah tahu tinggi, janganlah kita cerita yang untuk nak biar orang tu dapat pelik pada kita kan. Dia ikut baju dia lah. Saiz dia mampu yang dia buat. Jadi naikkan sikit pada tidak pion dia lah. Janganlah kita nak nurut kita apa. Kau tak tahu aku jangan. Itu dah jadi, kita dah maknanya tidak membawa watak Nabi Muhammad. Watak Nabi Muhammad SAW ni dia qanaah. Qanaah maknanya merasa cukup dan juga dia punya tawaduk dia tinggi. Qanaah ni merasa cukup ni, kalau kita tak pegang betul-betul habis kita. Tak cukup manjang je kita. Ada ilmu ni nak ilmu ni, ada ilmu ni. Sampai Allah Ta'ala tegur, ilmu banyak mana pun kau cari, dia tambah lagi. Kau macam mana pun takkan habis ilmu aku. Jadi bukan itu ada tuju. Bukan Allah tu tak bagi yang penuntut ilmu. Itu bukan ada tuju dia mesti tahu. Kau belajar ilmu macam mana pun, banyak ke sikit, ada tuju tu kena tahu. Tujuannya mengesakan apa? Ilahul wahid, tak ada lain. Jangan kita membanggakan ilmu. Ada orang dia tak faham ada tuju makrifat ni, dia akan membanggakan ilmu. Masuk rumah dia penuh kitab. Masuk bawa tu panjang. Kitab. Ini semua anak dah baca ni semua ni. Ada yang dalam bilik tu lagi tu. Anak dah kitab ni, kitab tasawuf ni, semua. Ada lagi yang nanti kau ni. Ini semua anak dah baca. Ini orang dah baca. Saya semua ni saya dah amalkan. Kita duduk ni. Dia ingat dia nak bangga diri dia. Semua dah baca. Ini semua dah baca. Kita tak heran. Kita semua ni kita dah amalkan. Macam mana tu? Dia tak tahu titik dia. Kan? Titik segala ilmu tu adalah tapi kau baca kau banggakan, mana kau belum dapat lagi dia punya amalkan. Bukanlah saya cakap kau sahabat dia ilmu. Dia lah ilmu banyak-banyak, tapi mesti tahu wali tuju wajah dia adalah selamat. Jadi kita tak rasa sombong diri dengan jadi kita bahagia, hidup kita sentiasa dengan Allah. Tak ada rasa diri kita. Yang tak bahagia bila kita ada rasa diri, terlupa Allah Ta'ala. Ataupun wujud ada dua, ada Allah, ada kita. Tak boleh juga. Wala yusyrik bi rabbih, tak boleh ada dua. Dalam ibadah kita bangga ni ibadah kita pun tak boleh. Dalam ibadah yang buat ibadah tu adalah Allah.
Dia yang tahu ibadah pada diri. Ada siapa yang boleh mengenal Allah melainkan Allah. Jadi kita tak boleh bangga kita rasa aku kenal apa yang faham dah. Aku kenal Allah, Rasulullah kata daripada Allah. Apa maknanya? Maknanya Allah yang tahu kenal diri dia. Jadi kita ni apa yang dia suruh tajalli kan itulah. Orang lain dia cari. Iblis punya cari. Yang kita salahkan posisi yang Allah dah bagi. Iblis dah macam tu, iblis kau kena bertobat. Lah posisi dia dah itu kau paksa. Kau dah melawan Allah Taala punya kekuasaan. Nah, malaikat kau tak ada buat salah ke? Dan malaikat dia dah macam tu. Dia punya tugas kalau kata kira buruk kita kiri, itu je. Dia mana boleh kira baik. Kau nak suruh dia kira baik. Dia dah ada masing-masing yang kira baik, kira buruk. Dia dah ada tugas masing-masing. Jadi tak ada alasan di hadapan Allah nanti kita nak cakap bohong. Semua dah ada bukti CCTV, bapak moyang CCTV yang Allah letak dah. Dan Allah sendiri dah jadi bukti saksi sendiri. Kan? Itu tadi. Itu di dunia ni makna kita tidak buta, untung. Kita tidak buta. Bukan mata ni, maknanya mata hati di dunia ni Allah bagi kita tak buta. Alhamdulillah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa. Kita tak punya penglihatan, Allah yang bagi penglihatan. Dengan penglihatan yang dibagi tu kita melihat hanya Allah. Kita tak nampak yang lain. Betul? Itu ayat ni. Kalau kita amalkan. Ada orang guru-guru ada ya, kalau kau nak nampak lihat alam gaib kau amalkan ni. Kau nampak nanti jin-jin ke apa benda. Dia ayat tu memang betul lah, tapi kita salah pasang. Bukan hala tuju nampak jin, sebenarnya kita rasakan nampak Allah je. Jadi dihalakan ayat tu tadi. Ayat tu betul tapi dihalakan ke melihat kepada jin-jin. Memang betul. Tapi sebenar-benarnya hala tuju dia adalah kita melihat dengan penglihatan Allah. Bila kita dah melihat, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dahulu. Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi ayat tadi fa'ain nama tu lalu dia perdalamkan lagi maksud fa'ain nama tu tidak aku lihat melainkan Allah. Sebab aku melihat dengan penglihatan Allah. Tapi cuba kita penglihatan hawa nafsu kita. Kita macam mana Allah? Kita tercari-cari. Macam mana ni masuk Allah? Ini kau nampak dinding ni. Makna dinding ni Allah. Bukan. Sebelum aku lihat dinding tu, sebelum dinding ni terjadi, dia dari pasir ni Allah jadikan. Jadi aku nampak yang jadikan, bukan dinding tu. Wah, itu mahal. Itu mahal kan? Itu dah bedah siasat dan tu dah telanjang habis, tak faham lagi, tak tahu lah. Jadi itu dia kipas ni sejukkan, dia tak nampak kipas ni nyejukkan, dia dapat Allah yang nyejukkan. Dia tadi. Sebab kipas ni plastik ni pokok getah. Pokok Allah jadikan daripada benih yang Allah nampak. Jadi dia pakai nama tual, dia kan dia nampak kipas ni, tapi sebelumnya tu dia nampak Allah. Allah yang jadikan tu yang dia nampak dulu. Kan? Jadi aku tukarkan nanti kereta ke apa benda ke handphone ke jadi kita dah sentiasa mengesahkan Allah dengan pandangan saja kita mengesahkan Allah. Dan kita mengislamkan apa saja yang kita nampak. La ilaha illallah